Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan ajar sambungan daripada tajuk transistor. Okey, jadi sebelum ni kamu dah belajar macam mana transistor tu disambungkan, okey, untuk litar tapak dan juga litar pengumpul, dan juga kamu dah kenal dah jenis transistor PNP dengan NPN. Okey, sekarang kita nak masuk aplikasi kepada transistor iaitu switch automatic. Okey. Jadi untuk switch automatic ni, ini adalah asas dia dulu sebelum kamu akan belajar transistor digunakan bersama dengan perintah bercahaya dan termistor digunakan dengan termistor. Okay, jadi kamu kena faham yang ni dulu. Okay. Jadi so dekat sini kita nak tengok macam mana litar transistor tu kita jadikan sebagai switch automatic. Okay, sebab dia ada konsep dipanggil pembahagi voltan. Okay, dekat bawah ni. Okay, jadi kamu kena kenal dulu dia punya terminal dia. Okey, so ini adalah pengumpul, tapak, pengeluar. Okey, dalam video sebelum ni kamu kena fahamkan yang tu dulu baru kamu boleh tengok yang video ni. Okey, tu nasihat cikgu lah. Okey, kemudian bila anak panah keluar, jenis transistor ni adalah NPN. Okey, boleh? Dalam video sebelum ni cikgu dah terangkan tentang NPN tu. Okey, boleh tengok. Okay, so jadi dekat sini, kita nak tengok macam mana kita boleh laraskan rheostat untuk menyala dan mematikan mentol ni. Kan, maksudnya kita adjust rheostat ni supaya mentol ni menyala dengan padam. Okay, menggunakan transistor dan juga rheostat. Okay, jadi dekat sini kita pakai sel kering, yang ni terminal positif, terminal negatif. Okay, biasa kita pakai, ambil 6 volt lah. Okey, 6 volt. Okey, so atas ni mentol, R1 ni perintang tetap, R2 ni adalah rheostat ataupun perintang boleh laras. Okey. Jadi kita tahu belah kanan ni adalah litar pengumpul. Okey. Litar pengumpul kerana bersambung dengan terminal pengumpul transistor. Yang bawah ni kita namakan litar tapak. Boleh, kerana bersambung dengan base tapak. Okey, jadi dalam litar tapak adanya arus tapak. Arus tapak dia akan masuk ke sini. IB, arah dia akan masuk ke tapak. IC, dia akan masuk ke pengumpul. Okey, boleh. Dalam litar pengumpul ada arus pengumpul. Dalam litar tapak ada arus tapak. Okey, boleh faham yang tu Okey. Jadi dekat perintang R1 dengan rheostat ni, kita letakkan voltmeter sebab kita nak semak dia punya bacaan ataupun beza keupayaan merentasi R1, R2. Jadi nak tahu berapa beza keupayaan R1 ataupun berapa voltan yang merentasi R1, kita kena letak voltmeter selari dengan R1. Okey, nak tahu berapa bacaan voltan merentasi rheostat, kena letak voltmeter secara selari dengan rheostat. Okay, sebab kita tahu sambungan voltmeter mesti selari lah, tak boleh pasang bersiri. Okey. Kemudian dekat sini, okey, kamu tengok kat sini. Okey, arus daripada bateri dia akan naik kat sini lah. Okey, dia akan masuk kat sini. Okey. Arus, dia tak boleh masuk dekat pengumpul. Arus daripada bateri ni tak boleh masuk kat pengumpul sebab sambungan dia adalah bincang songsang. Okey, ingat lagi tak kenapa bincang songsang? Sebab terminal positif bateri bersambung dengan terminal pengumpul yang negatif, jenis N. Jadi bila terminal positif sambung kepada jenis N negatif, jadi sambungan ni adalah bincang songsang. Ingat lagi tak? Kita dalam video sebelum ni cikgu dah ajar, litar pengumpul ni sambungannya mesti bincang songsang. Di mana terminal positif sambung kepada N, bincang songsang. Jadi arus daripada bateri tak boleh masuk dekat pengumpul sebab bincang songsang, jadi arus terpaksalah lalu pada litar yang belah sini ataupun teruslah dia tak boleh masuk kat mentol, dia lalu kat sini. Okey. Bila sampai dekat kawasan ni, arus dia boleh lalu dekat R1 sebab rintangan dia taklah besar sangat sebab dia bukannya pincang songsang. Jadi arus boleh lalu dekat R1. Okey, sampai dekat sinilah arus sama ada dia boleh masuk kanan ataupun dia turun bawah. Kan maksudnya dia boleh masuk kanan boleh, dia turun bawah lalu rheostat pun boleh. Depends pada rintangan rheostat. Sebab kita tahu rheostat ni perintang boleh laras. Dia punya nilai rintangan tu kita boleh naikkan, besarkan ataupun kita kecilkan.
Kan? Maksudnya kalau rheostat ni kita turunkan rintangan dia. Okey, contoh kita ambil rintangan rheostat tu adalah 0 ohm. Okey, rintangan rheostat tu adalah 0 ohm. R sama dengan 0 ohm. Maksudnya rheostat ni tak ada rintangan. Bila tak ada rintangan, arus daripada atas, daripada R1 akan terus lalu dekat rheostat. Okey, arus akan terus lalu dekat sini dan arus akan masuk ke negatif. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebab rheostat ni dia punya rintangan dia kosong, kan? Okey, ada setengah buku juga dekat sini. Okey, kita boleh letak satu perintah tetap. Okey, biasa orang kena lukis lah. Okey, kat sini ada perintah tetap. Okey, kita boleh tulis perintah tu sebagai RB. Okey, RB. Kenapa RB? Sebab perintah tu bersambung dengan terminal tapak. Okey, jadi yang masuk dekat RB tu adalah IB. Okey, RB ni sama dengan R1 lah, dia perintah tetap. Okey, fixed resistor. Okey, jadi bila arus daripada R1 sampai dekat sini, arus boleh masuk dekat tapak ataupun arus boleh masuk dekat RB ataupun arus boleh lalu dekat R2. Okey, bila kita adjust, kita setkan rheostat ni kepada 0 ohm, maksudnya kita tahu 0 ohm tak ada rintangan. Jadi bila tak ada rintangan, arus akan lalu dengan mudah pada rheostat. Okey, kenapa kamu kena ingat arus ni sifat dia akan melalui tempat yang mempunyai rintangan yang sikit. Kalau rintangan tu banyak, dia susah nak lalu. Macam kita lah, kalau kita tahu kan jalan tu jam, kita tak masuk lah jalan tu. Kita akan pilih jalan yang trafik dia lancar. Okey, sama macam arus. Okey, arus dia akan lalu pada kawasan yang mempunyai rintangan yang rendah. Kalau rintangan yang tinggi, dia boleh nak masuk tapi dia susah lah, dia akan pilih jalan yang mempunyai rintangan kecil. Okay, jadi bila kita setkan rheostat pada 0 ohm, arus daripada bateri tak boleh masuk dekat sini sebab pincang susah. Jadi arus lalu kat sini, lalu dekat R1, sampai dekat sini arus akan lalu R2. Sebab rintangan R2 rheostat ni kosong. Jadi arus tak boleh masuk dekat tapak. Okay, jadi arus lalu kat sini dan masuk ke negatif. Jadi maksudnya bila kita adjust rheostat ni 0 ohm, arus lalu dekat luar ni je. Arus lalu dekat litar yang luar ni je. Tak masuk pun dekat tapak, tak masuk pun dekat pengumpul. Faham tak? Nampak tak kat situ? Mungkin kamu tanya, arus boleh lalu ke dekat R1? Jawapan dia boleh lah. Sebab dia tak ada pilihan kan. Nak masuk dekat pengumpul, pincang songsang, tak boleh. Jadi terpaksalah masuk dekat R1. Tapi R1 ni tak adalah rintangan dia besar sangat. Dia perintah tetap, tapi rintangan arus masih lagi boleh lalu dekat R1. Cuma dekat sini je. Kat sini je, sebab arus ada pilihan masuk dekat tapak dan masuk dekat rheostat. Boleh nampak kat situ. Jadi bila rheostat ni kita 0 ohm, V2 pun akan jadi kosong juga. Bacaan V2 akan jadi 0 volt. Kenapa? Bila V sama dengan I darab R, R kosong, V pun dapat kosong, hukum Ohm. V sama dengan IR kan? V sama dengan I darab R, R kosong, V pun kosong. Senang kan? Macam tu, ingat. Hukum Ohm kamu belajar dekat bab elektrik. Jadi bila bacaan V2 ni kosong, bacaan V1 akan jadi 6 volt. Kan? Dia akan sama dengan bateri. Kan? Sebab kita tahu V1 dengan V2 ni, bila kita tambahkan bacaan voltmeter, mesti sama dengan bacaan bateri. Sebab R1 dan R2 dipasang secara bersiri. Bila bersiri, voltan merentasi perintang yang bersiri ni akan kita jumlahkan, akan sama dengan bateri. Kan? Maksudnya kalau atas 5, bawah 1. Atas 2, bawah 4. Atas 1, bawah 5. Dia mesti total 2 bacaan voltmeter ni mesti sama dengan bateri. Faham nanti saya terangkan lagi dekat pembagi voltan. So jadi bila macam ni, arus lalu dekat bahagian luar sahaja, tak ada pun masuk dekat tapak. Jadi bila macam tu, IB, arus tapak akan jadi kosong. Kan? Sebab arus lalu dekat luar ni je, lalu dekat R1, R2, dia tak masuk pun dekat tapak. Jadi arus tapak jadi kosong, seterusnya IC akan jadi kosong. Kan kita belajar kan, bila arus tapak kosong, arus pengumpul juga akan kosong. Itulah prinsip ataupun petua yang kamu kena pegang dalam transistor ni.
Kan, yang tu je. Yang tu yang paling asal je. Sebab ramai yang rasa macam kat sini kan. Jadi kamu kena faham, kamu kena hafal formula ni ataupun petua lah orang kata, hukum dia. Prinsip kerja dia. Bila arus tapak sifar, pengumpul akan juga sifar. Jadi bila pengumpul sifar, okey, transistor akan off ataupun tak boleh hidup lah sebab pengumpul tak ada. Jadi bila transistor off, mentol juga akan off. Mentol tak menyala. Kan, kenapa mentol tak menyala? Sebab arus daripada bateri ni lalu dekat luar ni je. Tak masuk dekat tapak. Bila arus tak masuk dekat tapak, pengumpul tak boleh mengalir, mentol tak menyala lah. Okey, nampak tak kat situ sekuen dia? Okey, disebabkan R2 ni perintang boleh laras, kita boleh naikkan dia punya rintangan je. Okey, katakanlah kita naikkan rintangan dia. Kita naikkan, kita besarkan dia. Kan, kita besarkan dia. Kita naikkan rheostat, jadi bacaan V2 pun akan besar. Kan, kita dah tahu dah kan, V dengan R ni berkadar langsung. Jadi, bila kita naikkan rheostat, bacaan V2 ni akan besar. Okey, katakanlah bacaan V2 ni akan jadi 4 volt. Kan, okey, kalau kat sini tadi 0 volt kan. Kan, bila rintangan 0 volt, yang ni jadi 6. Okey, bila kita naikkan rheostat, katakanlah yang ni jadi 4 volt, jadi atas akan jadi 2 volt. Kan, V2 akan jadi 4 volt, V1 akan jadi 2 volt. Sebab 4 tambah 2 mesti sama dengan bateri 6. Okey, faham yang tadi? Cikgu dah terangkan sebab dia disambung secara bersiri. Okey. Jadi, bila rintangan R2 ni besar kan? Okey. Bila rintangan rheostat ni besar, okey, ataupun kita buat nak panah kata lah. Bila rintangan rheostat besar, bacaan dia pun, okey, V2 dia akan jadi besar juga. Okey, V2 dia akan jadi besar. Bila rheostat bacaan dia besar, V2 akan besar. Contoh kita ambil 4. Jadi maksudnya arus yang lalu dekat sini tadi, apa yang berlaku? Arus yang lalu dekat R2 ni, bila berjumpa dengan rheostat tu, yang rintangan dia dah besar, dah meningkat, arus tu, dia akan terpaksalah masuk dekat tapak. Kan, maksudnya dia punya rintangan R2 ni besar lah. Jadi arus, ada yang mengalir, tapi ada yang masuk ke tapak juga. Kan, sebab yang ni rintangan tinggi, arus yang lalu kat ni terpaksa jadi sikit, arus terpaksa masuk dekat tapak kan. Jadi bila arus masuk dekat tapak, menyebabkan IB akan jadi besar ataupun IB akan mengalir dengan cukup. Kan, bila IB mengalir dengan cukup, menyebabkan IC juga akan mengalir. Kan, IC mengalir, samalah terus je. Transistor akan on, lepas tu mentol akan on, akan menyala juga. Kan, sebab ni macam ni. Arus daripada sini nak masuk sini tak boleh sebab pincang songsang. Jadi arus lalu dekat sini sampai dekat sini. Okey, nak masuk dekat R2 ni rintangan tinggi. Jadi boleh masuk sikit je lah. Jadi selebihnya masuk dekat tapak. Sebabnya dia rintangan tinggi, masuk dekat tapak. Bila arus masuk dekat tapak, arus pengumpul akan mengalir, mentol akan menyala. Okey, nampak tak? Jadi arus dia macam ni lah. Yang banyak ni lalu dekat sini. Sebab bila masuk dekat tapak, pengumpul boleh mengalir, arus daripada tapak tadi tu bergabung dengan pengumpul akan keluar kepada E ni, masuk dekat negatif balik. Okey, nampak tak kat situ dia punya perjalanan dia ataupun dia punya arah arus mengalir tu. Okey. Lagi satu yang kamu kena ingat, setiap transistor ni dia ada dia punya voltan minimum. Okey, contoh kita ambil voltan minimum untuk transistor dalam contoh cikgu bagi ni adalah 4 volt. Maksudnya, mana-mana voltan tapak yang ada dekat litar tapak tu, nilai dia 4 volt dan ke atas. Kan, 4 volt, 4.2, 4.4, 4.6. Kalau bacaan V2 ni, 4 volt dan ke atas, barulah transistor ni hidup, barulah mentol menyala. Okey, maksudnya kalau kita adjustkan rheostat ni, kita boleh laraskan rheostat tu, katakanlah kita adjust rheostat sampai bacaan dekat sini 3, bacaan V2 3. Kalau bacaan V2 3, bacaan V1 pun akan 3 kan? 3 tambah 3 akan dapat 6. Jadi, bila V2 ni kita adjust sampai dapat 3, so dia akan kurang daripada 4. Jadi, voltan tapak kurang daripada 4 menyebabkan arus tapak ni tak cukup untuk menghidupkan transistor dengan mentol. Kan, sebab dia kurang daripada 4. Sebab itulah setiap transistor tu ada dia punya voltan minimum dia. Yang tu yang biasa soalan akan bagi tahu lah.
transistor tu akan hidup bila voltan tapak berapa nilai dia. Okey, boleh Faham Dan itulah sebab ada setengah transistor 2 volt je. Kan, bila 2 volt, voltan tapak 2 dan ke atas dah hidup dah. Ada setengah transistor 5 kan. Bila 5, voltan tapak ni kena 5 baru hidup. Atas ni 1. Okey, boleh. Jadi transistor ada banyak jenis. Dia punya voltan minimum dia. Okey, boleh Okey, jadi dekat sini kesan daripada R1 dan R2 tu, terutama R2 lah yang kita boleh adjust dia punya nilai rheostat dia, kita akan dapat formula yang ni. Okey, nama formula ni adalah pembahagi voltan. V1 dan V2 ni adalah bacaan voltmeter yang ni, V1, V2. Okey, V dekat hujung ni adalah ni, bateri kat sini. Yang ni adalah V V dekat hujung luar kurungan ni adalah bacaan sel kering dekat sini. Okey, faham Okey, jadi cara ni, formula ni memang tak diberi dalam senarai formula, trial ke SPM memang tak diberi, jadi memang kamu kena ingat lah. Okey, cara dia, kalau kamu tengok dalam ni, dalam kurungan ni adalah R1 dan R2 je. Jadi maksudnya perintang atas dengan perintang bawah ni je, rheostat ni je. Maksudnya RB ni dia tak termasuk dalam formula ni. Dia R1, R2, V1, V2 dengan bateri. Itu je dia punya orang kata apa, memainkan peranan lah. Yang kamu kena tengok nilai dia. Okey, jadi kalau kamu nak cari V1, nampak? V1, nak cari V1, formula dia adalah R1 ni, perintang R1, dia sebelah je lah. V1 kurungan R1 bahagi hasil tambah R1 dan R2. Kenapa R1 tambah R2? Sebab R1, R2 ni dipasang secara bersiri. Okey, perintah R1 dengan rheostat R2 ni dipasang bersiri, sebab tu kat bawah ni R1 tambah R2. Okey, darab dengan bateri. Okey, kalau nak cari V2 nak cari voltan tapak V2 ni, jadi formula dia adalah R2 ni rintangan rheostat bahagi R1 tambah R2. Sama macam atas. R1 R2 R1 R2. Okey, jadi kamu hafal yang ni lah. V1 atas dia R1. Kalau V2 atas dia R2. Bawah ni sama je. Darab dengan bateri. Okey, benda ni dipanggil pembahagi voltan. Okey, boleh kelas Okey, so lagi satu kadang-kadang soalan akan tanya fungsi RB ni. Okey, RB ni adalah rintangan yang bersambung dengan tapak transistor. Okey, fungsi RB ni dia akan mengehadkan arus yang masuk ke tapak transistor. Maksudnya kalau arus yang nak masuk ke tapak tu, arus IB ni kecil sangat, okey, RB ni dia akan halang, dia tak bagi masuk. Okey, maksudnya RB tu kalau arus yang masuk kat tapak tu, kalau arus tu besar sikit je, maksudnya arus tu besar baru boleh lepas kepada masuk ke tapak. Kalau arus tapak ni kecil sangat, RB ni akan tahan, ataupun RB tu akan halang. Ataupun kalau dalam ayat yang skema dia, fungsi RB yang dekat bahagian ni mengehadkan arus yang masuk ke tapak transistor. Okey, mengehadkan arus yang masuk ke tapak transistor to limit the current flow to the base. Okey, to the base transistor. Okey, tapak transistor. Okey, boleh. So itu saja untuk switch automatic. Lepas ni kamu akan tengok, kamu akan belajar macam mana transistor kita gabungkan dengan perintah berkecahaya dan juga transistor bergabung dengan termistor. Jadi kamu kena faham yang ni dulu. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Okey, terima kasih kerana menonton sampai habis. Okey, cikgu harap kamu semua akan terus support lah video cikgu. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Okey, sebab cikgu tengok dekat percentage yang menonton tu, banyak yang menonton ni adalah yang bukannya yang subscriber. Jadi cikgu harap minta tolong subscribe, okey, supaya cikgu boleh share lagi banyak info dalam Fizik SPM. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, bye.